Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk waktu ini Bijak Wang bersama dengan Ji dan juga Ziana. Dan seperti biasalah hari ini kita bersama dengan mentor kita, Dr. Niki Syuhada. Dah dapat gaji, pergi pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang. Pergi pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang. Amboi, pantun 2 kerat. Tu pantun tiap-tiap bulan. bulan. Tiap-tiap hujung bulan lah. Lepas tu belum sampai hujung bulan nak dapat gaji tu, dah pula terpaksa ikat perut. Terpaksa lah sebab tak belajar pengurusan hutang. Macam mana tu Asyik? Berhutang je. Jadi hari ini kita nak belajar lebih lanjut mengenai pengurusan hutang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam ceria. Salam bijaksana, bijak sini. Di mana kita harus bijak. Bukan haruslah ya, wajib. Kita wajib bijak tentang pengurusan kewangan kita. Dan hari ini sebab apa baru masuk bulan baru, kita nak berbincang tentang bagaimana kita menguruskan kewangan kita. Bagaimana kita menguruskan hari ini kita nak khas sekali lah untuk bagaimana menguruskan hutang-hutang kita, ya. Jadi ramai yang ada telefon saya sebelum ni, mereka ada bertanya kan bagaimana kalau kita ni berhutang dan apabila agak-agak 1 bulan tu tak mampu nak membayar hutang, apa yang kita patut boleh lakukan ya untuk membayar hutang kita, ya. Jadi kat sini saya nak tegaskanlah, jika kita nak berhutang, kita mesti buat kira-kira untuk boleh bayar hutang. Kita tak boleh, ya, saya nak kata macam mana, ya, janganlah berhutang jika kita rasa tak boleh nak membayarnya nanti, tak mampu nak membayarnya nanti. Kita jangan kita jangan beri pilihan pada diri kita untuk berhutang hanya kerana hawa nafsu, hanya kerana kita nak memiliki sesuatu itu, tetapi kita tidak boleh membayarnya, atau senang cerita tak ada tanggungjawab untuk membayar hutang tersebut. Jadi jangan berhutang. Hutang ni kita tak boleh jadikan dia macam tak ada duit berhutang lah, tak ada duit berhutang lah. Aku nak juga benda ni, aku nak hutang lah. Kita jangan jadikan hutang tu macam shortcut. Jangan ambil risiko lah kalau rasa tak mampu. Jangan ambil risiko. Lebih-lebih lagi jika hutang itu adalah berhutang dengan pihak institusi. Institusi kewangan ke, institusi apa-apalah, badan-badan manalah. Kerana sesuatu institusi itu, dia kalau kita berhutang dengan dia, kita ada satu agreement. Di mana agreement tersebut akan melibatkan pihak peguam dan boleh dijatuhkan hukuman terhadap kita. Jadi apa-apa kita nak buat, Jangan berhutang dulu. Itu nombor 1 dia. Jangan kita berhutang dahulu. Kita kena pilih untuk mencari dulu duitnya. Membolehkan kita tidak berhutang. Jadi hutang-hutang yang mana kita tak boleh lari, memang menjadi satu lumrah kehidupan adalah hutang rumah kita, hutang kereta kita, betul? Itu kita tak boleh lari lah. Memang kita ramai yang akan mesti mengambil hutang kerana leveraging, kerana bijak pula kalau ambil hutang begitu, kerana leveraging. Jadi rumah yang kita pilih, ya, dan juga kereta yang kita pilih, atau apa-apa saja yang kita pilih, mestilah yang kita boleh bertanggungjawab untuk membayarnya. Ya. Okey, kalau dah bertanggungjawab semua, ataupun selama ni tak bertanggungjawab lah, ambil kereta lebih daripada had, ambil rumah lebih daripada had, ya. Jadi kalau dah buat macam begitu, tak apa, sekarang kita belajar bagaimana nak menguruskannya. Tak salah sebenarnya untuk kita berhutang, kan? Kalau dah tersilap nak buat macam mana, kan? Jadi kita kena tahu cara mengurus lah. Kerana kalau mula-mula tu kita ambil hutang, kita kena bertanggungjawab membayar hutang-hutang kita. Jadi jika tak boleh, ya, ini cara-cara dia untuk nak mencepatkan hutang. Hutang tak ada cara lain, mesti bayar. Apa dia? Kita ulang. Hutang tak ada cara lain, mesti kena bayar juga. Kita kena, orang kata, absorb benda ni, ambil benda ni, masukkan dalam minda kita. Kalau kita berhutang, tak ada cara lain, mesti nak bayar. Masalahnya Dr. Niki, ada orang ni, bila setengah orang tu dia memang suka cepat-cepat bayar hutang sebab dia rasa
tidur tak lena kalau tak bayar hutang. Tapi ada orang, dia boleh buat selamba dek je. Macam itulah dia tak rasa bersalah hidup dalam berhutang. Maksudnya Itulah lambat nak bayar padahal duit dia ada. Ya, kerana itu kita kena jadi bertanggungjawab lah ya dengan hutang. Kerana mereka yang berhutang dan sengaja melengah-lengahkan hutang itu adalah orang yang tidak baik. Especially kalau dengan kawan-kawan, dengan orang individu. Kalau dia berhutang dengan institusi kewangan, sudah tentu terikat dengan agreement, terikat dengan satu ikatan janji, dan jika tidak bayar, mereka boleh dikenakan penalty atau dikenakan penalty sebagai bayar lagi banyak, lagi kena bayar tinggi dari yang sepatutnya. Jadi untuk kita bijak wang, kita kena jadi orang yang ingat apabila berhutang mesti nak bayar hutang itu mengikut janji yang telah disediakan. Ya, okey. 0326927939. Kita bersama dengan Dr. Niki Syuhadah dan dua tetamu di studio. Mungkin Dr. Niki nak perkenalkan juga siapa tetamu kita hari ini. Salah seorang daripada tetamu yang pernah datang dulu, kita bersama dengan Dr. Syuhaidah Ahmad, Perunding Keuangan, dan Puan Saleha Abdul Rahman, Pelanggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okay. Ya, kita ada Puan Syuhaidah, seorang perunding kewangan, dan juga seorang pelabur Puan Syuhaidah, ya, Puan Saleha. Jadi hari ini kita membincangkan tentang bagaimana nak urus kewangan kita dengan menguruskan hutang piutang kita. Tetapi untuk Cik Syuhaidah hari ini dia berada di studio untuk memberitahu tentang kepakaran tentang pengurusan kewangan, ya, bersama dengan pelabur kita Puan Saleha. Silakan Puan. Ya, Puan boleh mulakan dulu. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya bermula sebagai perunding kewangan dalam tempoh 11 tahun yang lepas. Kepakaran saya adalah untuk membuat simpanan pelaburan menggunakan duit KWSP, simpanan cash, okey, juga takaful dan juga dokumentasi untuk membuat wasiat. Okey, dan alhamdulillah dalam tempoh 11 tahun saya sebagai perunding kewangan, saya boleh melihat pelbagai perubahan positif yang dialami oleh klien saya, dan salah seorang yang saya bawa pada hari ini adalah Puan Saleha. Puan Saleha merupakan pelabur bersama saya, sangat setia dengan saya bermula daripada tahun 2007. Semasa beliau masih lagi bekerja sampai sekarang, dah pencen pun masih lagi menjadi pelabur saya. Okey, mungkin boleh tanya kepada pelabur kita ni, Puan Saleha. Ya, saya. Sehingga pencen melabur. Ya, saya. Kalau kan sejak bila mula melabur ni? Saya mula pada tahun 2007. Okey. Masa tu masa saya bekerja, tu sampai saya bersara 2009. Apa yang menyebabkan Puan Saleha ingin melabur dan sampai saat ini masih lagi meneruskan tabiat melabur ni? Pertamanya saya dapat pulangan melebihi dengan duit saya tu. Lepas tu kemudian tu saya terfikir bila saya dapat duit tu saya tak membazir ke tempat lain. Jadi di akhirnya duit tu saya dapat untuk saya guna untuk duit yang dividen tu sahaja. Yang lain tu saya tetap simpan di situ hingga sekarang. Mula dengan sedikit ke banyak ke macam mana, Puan? Mula dengan sedikit dulu dengan EPF. Kemudian bila saya bersara, saya guna duit bersara tu saya masuk kat situ. Maknanya ada pendapatan berpanjangan lah sekarang ni. Alhamdulillah. Okey. Baik, itu antara pengalaman tetamu kita hari ini. Mungkin ada juga kaedah-kaedah lain, ya. Dr. Niki, kalau kita lihat sekarang ni tak semua orang ada kesedaran untuk menguruskan keuangan, dan sekarang ini ramai orang kata, Dr. Niki, waktu kita muda ni, waktu kita duk bayar hutang, selagi tak cecah umur 40-an ataupun 50-an, tak habis lagi duk bayar hutang. Hutang rumah, hutang kereta, hutang kad kredit, macam-macam. Ya. Betul ke? Ya. Yalah, kalau kita dah asyik mempunyai habit, iaitu tabiat berhutang, apa-apa nak hutang. Dan apabila berhutang pula, taklah pula nak clearkan hutang tu cepat-cepat, nak lewat-lewat bayar hutang. Jadi masalah begini tidak akan selesai sampai bila-bila, melainkan kita mengubah cara kita berfikir apabila kita berhutang. Okey.
Dan mungkin juga kepada mereka yang ketika ini mempunyai banyak hutang, apa cara Dr. Niki untuk kurangkan jumlah hutang yang sedia ada? Ya. Apabila kita menguruskan kewangan ini, kita ingat separuh, kalau ini adalah yang terbaik, separuh untuk hari ini, separuh lagi untuk masa depan. Jadi separuh untuk hari ini itu termasuk juga penyimpanan pelaburan masa kini dan disertakan dengan pembayaran perbelanjaan hari ini, termasuk berhutang. Jadi kalau kata kita guna satu metod ni, saya selalu ajar dan ianya berkesan. Okey, katalah kita nak bayar hutang, kita bayar semua hutang-hutang yang ada bulan ni. Hutang pertama yang kena bayar adalah hutang diri. Pay yourself first. Buatkan satu auto debit di mana kita menyimpan dahulu duit itu untuk diri kita. Katalah RM100, RM200, tak apalah, apa sahaja yang kita boleh letakkan di situ, kita jadikan dia sebagai satu hutang juga. Okey. Iaitu hutang diri kita, masukkan juga untuk hutang diri kita. Kemudian kita settle yang lain-lain. Maknanya dalam banyak-banyak hutang itu, antara hutang tersebut adalah hutang untuk diri. Okey. Itu satu yang saya ajar, yang orang kata bila semua orang buat dia menjadi kerana dia berhutang dengan diri dia untuk membayar tiap-tiap bulan pelaburan pada diri dia, ataupun membayar takaful. Dia utamakan itu macam dia bayar hutang kereta, macam dia bayar hutang rumah. Okey. Now, cara kedua adalah selepas yang buat yang itu dan masukkan hutang diri sekali dalam hutang-hutang lain, kita bayar ke semua hutang-hutang kita. Jangan ada hutang yang tak boleh tak bayar. Kena urus. Ini memang tak ada cara lain. Adalah hanya dengan kita punya attitude. Jika diri kita kata nak urus semua hutang ini, maka kat situlah terjadinya pengurusan hutang-hutang kita. Okay. So now, bila kita dah bayar hutang tu, kita cari satu lagi hutang yang paling kecil. Cari hutang yang paling kecil? Cari hutang dalam banyak-banyak hutang kita tu. Kita dah bayar semua tiap-tiap bulan. Kita cari satu jumlah hutang yang paling kecil. Contohnya kalau kita ada hutang motor, motorbike kita kan, mungkin hutang tu kecil sangat berbanding dengan hutang rumah atau berbanding dengan hutang kereta. Kita pergi tambah pembayaran yang dekat motor tu, bagi banyak sikit. Okey. Jadi kita kikis dia lebih cepat. Jadi lama-lama nanti kan dalam buku hutang kita dah tak ada dah hutang motor. Kita dah eliminate. Kita dah buangkan satu hutang. Kerana apa? Kerana kita menokok hutang itu terlebih dahulu. Banyakkan sikit hutang tu dibayar. Jadi duit yang lebih kita ada, kita cari hutang yang paling minima kecil dia, jumlah dia, dan kita panggil, kita attack dia lah. Kita attack dia kat situ. Baik Dr. Niki, ramai orang kata kita akan ikut apa yang kita cakap. Tak kira lah dalam hati ke, kat Facebook ke. Salah seorang yang berkata, Muhammad Zaidi cakap memang senang, yang memikul aja yang tahu. Ya, memang betul. Semua orang pikul benda ni. Kan? Semua orang pikul benda ni. Itu sebab saya kata pertama sekali kena tanggungjawab. Kita nak ambil hutang, kita tanya dulu, patut tak ambil hutang ni? Boleh tak ambil hutang ni? Bertanggungjawab dahulu dengan hutang tu. Maksud saya, ramai mungkin orang-orang muda di luar sana, dibandingkan dengan orang yang lebih berumur. Mungkin orang yang lebih muda, dia cepat ambil hutang tanpa berfikir panjang, dan tanpa merasa tanggungjawab. Mungkinlah tak baik kita nak kata hanya orang muda, mungkin orang tua juga, tetapi rata-ratanya orang muda kurang berpandangan untuk ke depan. Dua kali sebab dia seronok hidup. Dia nak, dia rasa dia sempat. Dia nak kereta best, dia nak ni best, dia nak holiday, dia nak kebanyakannya begitu. Jadi tak apalah, kita tak payah kata orang muda, orang tua. Kesemua kita lah kena tahu yang apabila kita mengambil hutang itu, kita kena pikul. Macam saudara kita dah bercakap di Facebook. Kita kena pikul dengan betul. Kita ada pilihan untuk jenis kereta yang kita nak, jenis rumah, jenis. Make sure jumlah-jumlah pembayaran itu kita bertanggungjawab. Dan pemilihan-pemilihan kita adalah pemilihan yang bertanggungjawab. Dan selepas kita bertanggungjawab mengambil hutang-hutang tersebut, kita kena duduk setiap bulan, allocate duitnya, buat bayarannya. Dan di sini saya berkongsi dua perkara tadi. Satu adalah letakkan diri kita juga sebagai salah satu tempat nak dihutangkan, maknanya nak bayar.
bayar pada diri sendiri, maksudnya hantarlah ke pelaburan-pelaburan. Kurang-kurang sikit pun buat pelaburan untuk diri. Okey, kita sambung selepas 5 utama. Ya, terima Terus kasih. bersama kami. Kembali bersama Bijak Wang. Hari ini kita bercakap tentang pengurusan hutang. Siapa yang tidak berhutang di dunia ini? Mungkin semua orang ada hutang. Sama ada kecil ataupun besar kan. Itu yang membezakannya. Orang betul-betul kaya, orang yang tiada hutang lah. Tapi orang kaya pun ramai juga yang berhutang. Jadi hari ini kita nak belajar macam mana pengurusan hutang. Anda ingin bertanyakan Dr. Niki, boleh terus hubungi kami 0326927939. Sekarang ini Kita bersama dengan Puan Muna. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya, Puan Hello Muna. Puan Muna, apa khabar? Baik, Puan Dr. Niki, apa khabar? Alhamdulillah. Saya nak bagi pandangan lah. Ya, Macam saya sendiri lah. Sebagai contoh diri saya sendiri. ya, Saya macam setiap bulan memang saya utamakan selesaikan hutang-hutang semua. ya. Settle semua, baru nak belanja lain ke apa semua. Yang penting yang utama dulu, settlekan hutang rumah, hutang macam bil-bil semua. Ya, Bagi settle semua, baru rasa senang hati. betul. Lepas tu dia sendiri buat potongan gaji untuk simpanan lah bulanan. Bagus. Jadi you dah gunakan tadi cara pertama yang saya bagi tahu, mesti buat bayaran untuk diri kita sendiri. Seperti kita berhutang dengan diri kita. Lepas tu saya sendiri pun pakat dengan suami untuk adakan, walaupun sikit jumlah dia, tapi saya buat simpanan dekat rumah sendiri lah macam tu. Saya simpan duit dalam bulan-bulan, mesti kita contribute dua orang untuk duit tu untuk spare lah. Bagus. Alhamdulillah. Ya, bijak. Bagi saya macam tu lah pandangan saya. Bagus, ya. Jadi dia bermula seperti kata Puan Muna, bermula dengan diri kita sendiri. Apabila kita mempunyai hutang, kita mesti settle hutang kita. Dan Alhamdulillah Puan Muna juga telah menjadikan dirinya sebagai salah seorang pemiutang yang menghutangkan dirinya untuk dia membayar kepada dirinya sendiri. Dan dia dan suami pula ambil duit tu pergi letak untuk kegunaan rumah. Kalau apa-apa nak pakai, dia dah create satu tabung. Kita buat benda ni seolah-olah kita berhutang dengan diri kita. Itu yang pertamanya. Seperti yang Dr. Niki nyatakan tadi kan. Ya. Letak diri Yang sebagai kedua, hutang. yang kedua saya nyatakan bila ada duit spare tu, jangan kita nak pergi membeli belah yang lain-lain dulu. Kita tengok hutang kita paling kecil apa dia. Jadi kita nak attack hutang tu, tak nakkan hutang tu lagi dalam hidup kita kan. Contoh yang saya bagi tadi, jika kita ada banyak-banyak jenis hutang, antaranya adalah hutang motor. Kalau motor tu paling kecil jumlah nak dibayar, kita attack kat situ. Kita bayar sampai dia jadi zero, sampai dia kosong. Kemudian kita dah tak ada lagi dah hutang tersebut. Duit itu pula, duit yang bayar motor dan ekstra kita bayar motor tadi, boleh pula pergi attack hutang-hutang lain seperti hutang rumah, hutang kereta, supaya kita dapat mencepatkan pembayaran tersebut habis. Okey. Itu dia salah satu dua cara sebenarnya. Ya, cara yang ketiga adalah kalau kita tak nak pergi cari hutang paling kecil, kita pergi cari hutang yang paling tinggi interest rate dia. Contoh kalau kita ada credit card, mungkin kita tahu credit card adalah hutang yang tinggi interest rate dia bulan-bulan. Jadi kalau kita ada kat situ hutang, walaupun katalah banyak nampaknya, tak nampak macam kecil, kita attack kat situ, kita bayar lebih kat situ. Sebab apa? Dia punya interest rate tu tinggi. Tapi yang pentingnya disiplin attitude kita sendiri untuk attitude kita melangsaikan hutang itu. Yes. Kita tak boleh ada attitude yang tak apalah, bulan ni tak bayar, tak apalah bulan. Jangan ada attitude tersebut. Kerana itu akan menyusahkan kita secara kewangan kita di masa depan. Ya. Yeah? Jadi kita ada Puan Sal dekat studio. Puan Sal adalah seorang pelabur yang bijak, ya. Puan Sal bermula melabur daripada masih bekerja, dan sekarang Puan Sal telah pun bersara dan masih menjadi pelabur lagi. Mungkin apakah pendapat Puan Sal mengenai hutang ni tadi? Bagaimana agaknya Puan Sal sepanjang menguruskan hutang-hutang supaya ianya memberi kesenangan lah kepada kita terutamanya? Alhamdulillah, sebenarnya saya buat bajet bulanan. Lepas tu baru saya bayar hutang, yang mana macam Dr. Niki cakap pun betul, yang mana berat tu kan kita dahulukan dulu. Lepas tu yang balance tu baru saya pakai untuk belanja. Lepas tu kereta pun saya pakai untuk kemampuan saya lah kan. Saya pakai untuk kemampuan saya. Bila saya bersara, balance hutang tu tak banyak dah.
sebab kita dah pandai kita buat pengurusan dia kan. Lepas tu insya-Allah lah kehidupan kita pun tak ada susah hati, tak ada fikir yang berat-berat. Jadi sampai sekarang pun saya ambillah lah dengan bersama dengan Puan Syuhada tu, saya masih berhubung. Kalau ada apa-apa nak tambah, saya tambah lagi kat situ bila saya ada duit berlebihan. Itu yang menarik perhatian saya. Berbelanja ataupun berhutang ikut kemampuan. Tapi tak ramai yang buat macam tu kan. Kadang-kadang bergaya dengan kenderaan, dengan kereta, bukan main lagi, tapi bila tengok dengan gaji macam tak setimpal. Maknanya di akhirnya terpaksa mengikat perut. Ya, dan kita mengundang ketidakselesaan kepada kita kerana bagaimana kita nak uruskan kewangan jika hutang kita itu terlalu tinggi. Ya, contohnya jika kita semak, baru-baru ni kita dapat gaji, kita dapat pendapatan, kita semak berapa peratusan daripada gaji itu mesti dihantar untuk bayar kepada hutang. Yang bukan hutang diri, hutang kepada orang lain. Kita boleh jadikan peratusan yang kita kena tengok. Jika ianya lebih daripada 30%, dah tentu kita akan sentiasa sesak dengan kewangan kita. Sebab hutang kita melebihi 30% duit yang masuk. Atau ada kita yang 50% adalah hutang. Dan ada orang 70% adalah hutang. Atau 90% adalah hutang. Jadi macam mana kita nak mengelolakan pelaburan, mengelolakan kehidupan dengan hanya sedikit saja wang, kita panggil wang bersih daripada gaji kita. Jadi hari ini kita kena tengok wang bersih gaji kita. Berapa peratusnya di situ? Terbaik adalah 30%. Jadi hari ini kita boleh jadi bijak, kita boleh uruskan apa yang tak perlu ada, kita boleh buangkan. Contoh, jika kereta kita tu terlalu tinggi peratusan dia, kita boleh bijak, kita buang ego kita. Kita bolehlah jual lah kereta tu, pergi carilah kereta lain yang lebih selesa. Kerana apa? Kita tak perlu kereta tersebut mengganggu pengurusan kewangan kita. Okey. Itu dia. Nak buang ego susah jadi juga senyap kan? aja studio kita hari ni kan. Okey. Bila cakap tentang hutan ni kan, senyap je kita kan. Kita baca terkedu. sebabnya ramai yang berhutang. Boleh dikatakan majoriti memang berhutang kan. Rasa semua kita berfikir sekarang berapa peratus ya hutang mati saya. pun, Betul tak? Mati pun berhutang lagi takutnya. Itu yang tak mau. Okey, kita nak baca komen daripada Abdul Mujib Muhammad Ali ni. Katanya Dr. Niki, dalam hidup sekarang ni kan kita mesti berhutang. Betul. Beli rumah hutang, kereta hutang, motor hutang, tanah lagi, beli kelengkapan rumah. Tak berhutang memang tak boleh. Nak mengumpul pun tak sempat. Alahai, mengeluh dah. Alahai kan? Saya kat sini kan, saya nak cerita lah. Kalau dalam financial makeover saya punya seminar kan, Introduction to Financial Planning, yang the next one sekarang adalah pada Ogos 2014 akan diadakan seminar tu. Dalam seminar tu saya selalu nyatakan, jangan takut berhutang sebenarnya. Hutang tu bukan tak baik. Hutang tu ialah bagus. Dia akan menolong kita mendapatkan sesuatu. Cuma hari ni kita kata tajuk dia adalah bertanggungjawab ni dalam berhutang ni. Maknanya mestilah benda tu boleh diurus. Dan saya sendiri pernah kawan saya sign depan saya tengok dia sign 60 juta dia sign loan untuk perniagaan dia. Selamba je dia sign 60 juta. Itu bermaksud dia boleh mengambil loan itu untuk perniagaan dia dan dia tahu bagaimana untuk menguruskannya. Jadi kalau kita tak ambil 60 juta pun, kita ambil mungkin 6,000 atau 60,000 atau 600,000. Make sure kita utamakan pembayaran itu secara bertanggungjawab untuk membayarnya kembali. Sebab kalau terlambat sikit ataupun tak terbayar, dah boleh menjejaskan. Akan mengundangkan kesukaran di masa hadapan untuk kita. Dan hari ini idea yang saya ketengahkan juga adalah jika kita duk bayar tu, kita boleh juga attack benda tu. Kita boleh bayar dengan lebih banyak sesuatu hutang tu supaya dia cepat habis. Itu juga idea saya hari ini yang saya ketengahkan kepada semua pendengar kita. Dan satu lagi idea adalah bayar untuk diri kita sendiri seperti kita bayar hutang. Jangan tangguh-tangguhkan bayar auto debit untuk kita, untuk takaful dan sebagainya. Jangan lewatkan itu. Jadikan dia seperti salah satu bentuk hutang yang ada dalam portfolio kita.
Okey, ni ada rakan kita di Facebook, Kaharusuli katanya kena amalkan hidup sederhana saja dan banyak yang tak dapat nak langsaikan hutang disebabkan upgrade kenderaan atau mengalami kemalangan atau disaman dan di situ terjadinya tunggakan. Kalau tiap bulan terjadinya duit keluar yang tak sepatutnya, itu yang menyebabkan ada yang menangguhkan pembayaran hutang. Kerana kita ada perkara-perkara tak dijangka dalam hidup kita. Sebab itu dalam pengurusan kewangan kita ingat nombor 1 adalah menitik beratkan dulu pembayaran-pembayaran yang tidak dijangka. Sebab itu kita kena memperolehi takaful, simpanan takaful, di mana kalau kita masuk hospital, di mana kita memerlukan perbelanjaan yang besar, semuanya dah ditanggung oleh takaful. Kemudian kita kena 2 adalah simpan duit untuk kita punya emergency di waktu kecemasan. Tadi ingat tak Puan Muna dia cerita dia simpan dengan suami dia bulan-bulan simpan duit untuk emergency. Kalau nak guna untuk rumah, untuk anak-anak, untuk kenderaan, boleh pergi ambil kat situ. Betul? Dan ketiga ialah untuk persaraan. Macam kita ada Puan Saleha sekarang dalam studio, dah bersara. Sweet aja Puan Saleha ni, manis orangnya. Tak sangka saya masa bertemu tadi, tak sangka dah pun 55 tahun ya. 60. Tak sangka kerana orang dia sweet sangat ya. Di mana kita simpan duit lebih awal untuk persaraan kita, supaya bila tibanya persaraan kita happy. Kita boleh jadi sweet macam Puan Saleha ni. Betul? Jadi di sini memerlukan kita bijaksana dan bertanggungjawab dalam apa sahaja keputusan kewangan yang kita buat. Kita juga bersama dengan perunding kewangan Puan Syuhaidah Ahmad. Kita nak tahu kesedaran umur berapa biasanya di kalangan mereka yang macam bijak menguruskan hutang, membuat pelaburan dan sebagainya, Puan. Okey, berdasarkan pemerhatian saya rata-ratanya kalau yang baru habis belajar, baru start kerja, bawah 30-an, kecenderungan untuk berbelanja sakan tu amat tinggi. Maknanya umur kiranya 20 ke 30 ni suka berbelanja lah. Sebagai contoh, saya ambil contoh ada kawan saya yang juga pelabur bersama dengan saya. Kalau boleh tu setiap kali keluar gadget yang terbaru macam handphone banyak-banyak yang kan banyak model yang keluar. Kalau yang terbaru tu dia nak jadi yang pertama lah yang memiliki. Sedangkan tak ukur baju di badan sendiri. Itu masalah yang dihadapi kebanyakan golongan muda. Saya tak kata semua. Ada juga yang saya jumpa yang dah yang bagus, yang awal yang melabur. Dan saya perhatikan yang bijak melabur golongan muda ni selalunya sebab dia punya habit start daripada dia kecil. Ataupun sebab pengalaman keluarganya lebih susah sebelum ni. Ya, betul. Maknanya daripada kecil dia dah start menyimpan kan. Jadi bila dia dah habis belajar dan dia dah start baru kerja tu, dia continue simpanan dia. Okey. Tapi kalau yang dalam umur 30-an ke 40-an tu, orang kata masa tu selalunya dah settle down, dah ada keluarga, dah start fikir nak beli rumah. Lebih bertanggungjawab. Ya, biasanya golongan seperti ini lebih bertanggungjawab. Dan mereka dah start nak fikirlah, okey, nanti bila saya bersara umur 55 tahun, berapa saya rasa saya perlukan. Jadi berapa saya kena simpan. Mungkin secara lamsam atau bulanan, untuk nak pastikan saya boleh maintain lifestyle yang saya nak by the time saya bersara nanti, mungkin dalam 20-30 tahun akan datang. Jadi mungkin di sini ada cadangan daripada Puan Syuhaidah sendiri pada mereka yang nak melabur tapi risau juga macam mana nak melabur, nak bayar hutang lagi, nak melabur pun tak cukup. Alright. Seperti yang Dr. Niki katalah, salah satu pertama sekali kita kena letak hutang diri. One of the priority kita kan. Jadi pertama sekali kalau nak mulakan, kita kena mulakan bergantung kepada jumlah yang kemampuan kita dahulu. Walaupun kecil, mungkinlah sekecil RM50 sebulan, kita dah boleh mulakan. Okey, kemudian bila lama-lama alhamdulillah mungkin ada kenaikan gaji, bonus dan sebagainya, kita boleh increasekan. Tetapi yang paling terkesan dan terbaik sekali adalah simpanan secara tetap melalui auto debit. Kerana every month bila gaji masuk, bila kita dah buat auto debit, kita tak rasa duit tu keluar. Alih-alih kita tengok baki kita ada banyak ninya. Jadi kita boleh adjust kehidupan kita berdasarkan balance yang kita ada. Selepas dah tolak semua hutang, termasuk hutang kepada diri sendiri. Boleh pula kan kita adjust. Kalau boleh adjust. Kita tak nampak, kalau terpaksa kita keluarkan sejumlah wang pergi melabur tu kan, nampak kita kan? Rasa berat, kita rasa susah. Tetapi jika kita dah auto debit kan dia, jadi kita rasa macam tak nampak duit tu kan. Jadi mudah. Sebenarnya itulah saya boleh rasakan kalau mereka yang buat auto debit ni memang sukses dalam menyimpan bulanan.
kerana dia dah jadi satu benda yang tak nampak di mata. Sebab terpaksa. Sebab dah terpaksa. Auto-debit kan. Ya. Dr. Niki, saya nak letak satu situasi kan. Zaman sekarang memang nak beli kereta pun kena hutang, nak beli apa-apa, rumah pun hutang dan sebagainya. Ya. Apakah prioriti ataupun keutamaan untuk mereka berhutang? Apa benda yang patut mereka beli dulu? Maksudnya dengan cara berhutang yang Dr. Niki nampak boleh beri masa depan yang lebih cerah Impact lah. Okey. Nasihat utama adalah beli rumah. Ya. Untuk orang muda kan, you beli rumah kerana rumah boleh jadi satu aset di masa susut hadapan. nilai. Tak susut nilai. Biar kereta tu kecil sikit tak apa, asalkan duit lebihan itu membolehkan kita mempunyai sebuah rumah. Jadi itu nasihat saya lah, mempunyai rumah jika sebagai satu hutang besar yang nak diambil, dan juga tengok juga make sure kita boleh bayar, make sure kita tengok peratusan daripada gaji kita tu, jangan dia telan terlalu banyak wang kita bulan-bulan. Jadi bijak memilih antara banyak-banyak aset yang perlu ada. Sebaik-baiknya mulakanlah dengan mempunyai sebuah rumah. Okey, kedua Mungkin nak bergerak. Susah juga kalau tak ada kereta ni. Tak ada kereta tu, Ataupun tak adanya motor susah lah. kalau di KL dan yang mendengar saya ni di KL dan Johor Bahru kan. Banyak lagi kemudahan lain yang ada. Siapa kata kereta tu prioriti, betul tak? Jadi selepas dah mempunyai rumah, eloknya menyimpan untuk perniagaan. Simpan duit untuk berniaga. Dan kemudiannya bolehlah membeli kereta dan sebagainya kan. Tetapi untuk segitiga kewangan, jangan lupa, segitiga kewangan yang saya sering bagi tahu adalah cash investment. Mulakan dengan ini. Sebelum membeli rumah, mula dahulu ada takaful nombor 1, kedua simpanan emergency, ketiga simpanan persaraan. Tiga-tiga ni mesti buat dulu. Secantik-cantik dah buat auto debit semua, barulah mencari habit, tabiat untuk membayar perumahan, kereta dan sebagainya. Dan kalau biasanya setiap hari kan kita akan bekerja dan berusaha lebih kuat lagi kan Dr. Niki untuk kita tambah pendapatan dengan tujuan untuk menjelaskan hutang-hutang yang sedia ada. Tapi apa pandangan Dr. Niki kepada mereka yang dah berhutang tapi buat lagi pinjaman lain untuk menutup hutang tu, maknanya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, tak berkesudahan. Itu adalah satu tabiat tidak baik dan perlu dihentikan segera. Tabiat mengambil hutang untuk membayar hutang-hutang lain adalah satu tabiat yang mesti di stop hari ini. Berhenti buat tu, tak boleh. Duduk betul-betul cari cara bagaimana melalui pendapatan kita nak attack semua hutang-hutang ni bagi kecil, kita nak attack hutang-hutang ni bagi jadi zero, supaya kita ada lebihan peratusan duit untuk kita gunakan bagi tujuan kita melabur lebih banyak untuk masa hadapan dan sampai target dia untuk kita bersara dengan lebih baik. Saya nak tanya pelabur di sini juga kan, usia dah 60 tahun, masih ada hutang ke dah clear dah tak ada hutang dah boleh pegang kaki ke macam mana Puan? InsyaAllah saya dah tak ada hutang dah. Kereta pun masa itulah yang saya masuk ni kan, boleh bayar kereta. At the end of saya bersara tu, sekiranya duit kereta tu saya dah selesai selesaikan semua. Duit rumah pun tak ada. Alhamdulillah. Maknanya tak ada hutang langsung dah. Apa yang Puan Saleh masukkan, dia dulu masa bekerja, dia buat simpanan dan pelaburan dengan Puan Syuhaidah ni. Pakar kewangan kita ni. Jadi duit lebihan itu ya Puan, sebab dia dapat banyak lebihan kerana dia telah mula melabur, jadi duit profit lah telah membayar hutang-hutang dia tadi, termasuk kereta dia. Maknanya saya ambil duit simpanan saja. Duit tu saya tak usik dividen tu. Maknanya di sini hutang dah tak ada. Settle, clear. Seronoknya. Sekali tinggal ada rumah tak ada. Untuk mengisi sisa-sisa hidup lah maksudnya. Saya simpan tanpa hutang. Untuk diri kita sakit demam tu, kenalah ada simpanan kan. Itu. Ada pendapatan tetap bulanan maksudnya selepas bersara? Alhamdulillah saya dapat duit pencen. Adalah sikit, boleh lah. Saya dapat duit tu juga saya tambah lagi kat pelaburan. Sebab ada orang ada duit pencen tapi kena bayar hutang lagi. Tak ada habis. Orang yang pencen tak cukup. Sampai hujung nyawa. Tapi bagi Puan Saleha, alhamdulillah duit pencen dia boleh buat pelaburan lagi untuk masa depan dia lagi. Untuk tambah lagi kerana apa Puan? Nanti ke depan kita ada inflasi, betul. Nanti kemungkinan duit pencen kita tak cukup, jadi kita masih lagi melabur sekarang ni untuk 10 tahun yang akan datang.
Alhamdulillah. So kat sini I nak share betapa beratnya hutang dalam mata Islam. Bagi orang Islam, berhutang ini adalah berat. Kerana jika kita membuat wasiat, dan wasiat kita itu kan antaranya adalah pihak wasi atau administrator, dia perlu menjelaskan dahulu hutang si mati sebelum duit tu nak buat apa-apa yang lain. Maknanya prioriti dalam agama kita adalah membayar hutang. Sama ada membayar hutang kepada institusi-institusi atau berhutang dengan individu-individu. Jadi itulah beratnya berhutang ini. Jadi dalam perancangan kewangan kan, merancang pembayaran hutang adalah prioriti jika kita nak lihat kebahagiaan dalam kewangan kita. Jadi tadi kita discuss bagaimana berhutang dengan institusi kan. Kita kena bayar yang mana kecil kita bayar dulu, habiskan mula bukan kita bayar dulu. Kita dah bayar semua dan kita ambil yang kecil, kita attack yang itu bayar banyak bagi dia habis. Atau kita tengok hutang mana paling banyak interest rate dia. Jadi kita bayar yang itu dulu. Now, kita juga kenalah melihat kepada hutang peribadi kita kepada individu-individu di sekeliling kita. Kerana ini beratnya adalah apabila kita meninggal, kita dikendaki saudara mara juga dikendaki mencari dulu siapakah si mati telah berhutang, yang hutangnya kemungkinan belum dibayar lagi. Kena tanda lah. Kena tinggal lah pesanan tu kan, hutang dengan siapa ke apa. Nanti seksa lah pula dalam kubur tu. Jadi semasa kita hidup ini, kita kena prioritikan hutang ini. Jika kita berhutang, tanggungjawab kita adalah membayar. Okey, Dr. Niki, ada kiriman Ali Sumitomo di Facebook ni. Katanya dari pengalaman dia, orang perempuan patuh dalam membayar hutang. Kalau dia cakap bulan depan nak bayar, memang dia bayar. Tapi kawan lelaki saya ni memang hutang lapuk lah jawabnya. Bertahun-tahun tak bayar, buat muka dan mengelak-mengelak nak bayar. Katanya dah beribu yang tak bayar hutang dengan dia ni. Semuanya membabitkan orang lelaki. Komen sikit. Nak komen saya betul ke dia nak komen tu? Sayalah dia nak komen. Okey, bagi saya kan, dari pengalaman saya pula kan, tak ada bezalah lelaki dan perempuan. Kalau mereka tidak bertanggungjawab, maka sama ajalah. Dia akan buat janji nak bayar hutang kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan akhirnya memang tidak bayar dan menambah hutang dengan orang-orang lain pula di sekeliling. Jadi itu yang saya katakan hari ini, kita kena fahamkan yang hutang adalah berat. Hutang jika kita ambil, kita mesti patuh untuk membayarnya. Untuk kita menjadi bahagia dalam kewangan, hilangkan hutang-hutang daripada dalam portfolio kita. Kurangkan hutang-hutang lapuk, buang hutang-hutang lapuk, kosongkan hutang-hutang lapuk. Kerana dah tentunya kita tidak akan bahagia jika peratusan hutang itu menyekat dalam kita punya perbelanjaan. Jadi kita hari ni kita nak attack lah semua hutang-hutang tu. Bagi mereka yang mengelak-mengelak nak membayar dengan kawan-kawan, membayar dengan orang, rasa tanggungjawab sikit. You mesti ada rasa tanggungjawab. Jika ini untuk kepentingan you sendiri, jika you tidak rasa bertanggungjawab itu, you pasti akan membuat lagi. Dan akhirnya you sendiri tidak akan bahagia sampai bila-bila pun kerana mempunyai hutang yang terlalu banyak. Iya. Kalau kita tengok rahsia awet muda Puan Saleha yang tak ada hutang ni, tenang macam aja. tu lah umur 60 tahun tak ada bayar hutang apa-apa dah. Nampak macam 40-an lagi. Okey, sedikit mungkin pesanan lah kepada mereka yang mungkin baru tersedar, tertampar sedikit ke kan dengan bebanan hutang yang banyak ni. Bagaimana pengurusan mereka terutamanya untuk membayar hutang, Puan? Pertamanya kita kena ikut baju di badan sendirilah kan. Ukur baju di badan sendiri. Okey. Lepas tu beli keperluan yang perlu saja dulu. Bila dah kita mampu, bolehlah kita adjust sikit. Itu sajalah. Lepas tu sentiasa beringat, jangan melebihi takat kemampuan kita. Okey. Apa pula kata perunding kewangan kita? Okey, pada mereka yang masih muda lagi dalam 20-an lah, baru-baru start bekerja okey, saya syorkan segera membuat simpanan secara autodebit. Okey, kerana saya pernah membantu klien saya membuat simpanan serendah RM200 sebulan
Kalau umur tu 25 tahun, in the next 30 tahun insya-Allah duit itu boleh berkembang menjadi lebih kurang dalam 1.4 juta. Jadi sebenarnya bila orang kata wah saya nak bersara dalam keadaan jutawan ni boleh ke, mampu ke, sebenarnya boleh. Itu yang konsepnya sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi saya syorkan kalau ada pendengar-pendengar yang muda bawah 30-an ni yang dah tersedar, segera kan. Kalau dah 30-an? Kalau 30-an masih sempat lagi. Sebab dalam tempoh kita masih ada tempoh mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun akan datang kan. Jadi kita buat simpanan ikut kemampuan. Kalau kita mampu lebih, kita mampu lebih. Kalau kita memang tak boleh, kita buat yang ikut kemampuan kita dahulu. Jadi bagi sesiapa yang inginkan nasihat secara percuma, kalau ada siapa yang nak minta bantuan ataupun pendapat daripada saya, boleh menghubungi saya di talian 012 9266 721 012 9266 721. Boleh hantar WhatsApp pun boleh. Kalau nak berjumpa, insyaAllah yang saya boleh bantu, saya akan bantu, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Syuhaidah Ahmad dan juga Puan Salihah Abdul Rahman bersama dengan kita. Sedikit lagi Dr. Niki untuk jadi nasihat daripada saya hari ini adalah, jika nasihat-nasihat yang kita kongsikan hari ini berguna untuk kita, jadi hari ini juga ambil tindakan. Serang semua kita punya hutang-hutang tu, kita serang dia supaya dia kosong. Dan kita bajet-bajetkan betul-betul hutang-hutang kita itu supaya kita senang membayar ke semua hutang-hutang kita dengan mudahnya. Baik, terima kasih. Cuba kita tanya diri kita, kenapa boleh jadi macam ni? Sampai bila kita nak tanggung hutang? Betul. Itu dia, sekian pengurusan hutang dalam Bijak Wang hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Terus